Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan sedang dengar yang dirahmati Allah sekalian, khususnya surau Haji Musa, Kampung Rincin Tengah. Itu pengajian kita pada malam ini, iaitu Tafsir Ar-Rahman. Kita sambung bacaan Tafsir Ar-Rahman ini dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-67, ayat yang ke-67 hingga ke ayat yang ke-80 insya-Allah. Ya, jadi kita ambil 4 ayat pada malam ini. Seperti biasa, sama-sama kita baca ayat ini insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا أفلا تأس على القوم الكافرين. Saya ulang lagi sekali. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. صدق الله العظيم. Baik, kita baca terjemahan ayatnya, iaitu ayat yang ke-67. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasulullah, ya ayyuhar rasul, wahai Rasulullah, sampaikan apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhan. Wa in lam taf'al ma ballaghta risalatah. Dan jika engkau tidak melakukannya dengan menyampaikan semuanya, maka bermakna tidaklah engkau menyampaikan perutusannya. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah jualah akan memelihara kamu dari kejahatan manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir. Baik, tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati sekalian, jadi ayat yang ini menjelaskan kepada kita tentang tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ya ayyuhar rasul, ya Allah Subhanahu wa taala seru kepada rasul, baligh ma unzila ilaika fi min rabbik. Jadi maksudnya sampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya kepada kamu ya. Sampaikan di sini lebih kita fahamkan, iaitu sampaikan apa yang tersebut dalam Al-Quran. Itu apa yang tersebut dalam Al-Quran itu sampaikan ya kepada baligh ya, sampaikan. Wa illam taf'al, sekiranya kamu tak sampaikan, pama ballaghta risalah, apa yang sekiranya ya, dan jika engkau tidak melakukannya, menyampaikannya, dengan menyampaikan semuanya itu, maka bermakna, maksudnya sini bermakna tidaklah engkau menyampaikan perutusannya. Jadi perutusan Allah Subhanahu wa taala itu tak sampai. Jadi maksudnya wajib ya bagi Rasulullah SAW ini menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dengan apa cara sekalipun. Ya, dengan apa cara sih, walaupun mengancam keadaannya, walaupun mengancam kedudukannya ataupun nyawanya. Ya, wallahi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Maksudnya dan Allah juga akan memelihara kamu, ya. Maksudnya wallahu ya'simuka minan nas, memelihara kamu daripada kejahatan manusia. Jadi maksud kejahatan manusia ni, maksudnya kalau manusia tu nak melakukan kejahatan kepada Rasulullah, nak membunuh ke, nak macam-macam lah, maksudnya sih membunuh lah ya, maka tidak akan berlaku perkara yang macam itu ya. Itu Allah jaga, maksudnya Allah memelihara ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada dibunuh oleh manusia. Betul tak? Ya'simuka minan nas, maknanya daripada ancaman manusia. Jadi maksudnya Allah jamin di sini bahawa Nabi Muhammad itu tak akan dibunuh oleh manusia. Seperti mana yang berlaku kepada khalifah-khalifah, misalnya mereka itu dibunuh. Ya, seperti yang berlaku yang kepada nabi-nabi sebelum itu, iaitu nabi-nabi Bani Israel yang dibunuh oleh pengikut-pengikutnya. Ya, jadi mana jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi ini, maksudnya Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW ni, nabi kita ni tidak akan dibunuh ataupun tidak akan mendapat, orang kata kita katakan mengganggu gugat kedudukan nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, innallaha la yahdil qaumal kafirin, sesungguhnya Allah tidak akan beri hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir. Jadi dalam ayat ini jelas kepada kita bahawa baligh, maknanya Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Ya, menyampaikan. Ya, maksudnya menyampaikan di sini maksudnya menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, wahyu yang diturunkan, iaitu yang disebut dengan Al-Quran, iaitu wahyu yang diturunkan kepada Nabi selama 23 tahun diturunkan kepada Nabi, dan wahyu itulah nak disampaikan kepada manusia ya, khususnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum Arab ketika itu. Dan Nabi pun sebut dalam hadisnya, dia kata balighu anni walau ayah, sampaikanlah satu ayat, balighu walau ani, sampaikanlah risalah itu walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah, makna kata daripada aku ni ya, berdakwahlah kamu daripada apa yang aku cakap ini, menyampaikanlah maksudnya walaupun satu ayat. Itu dalam hadis Nabi sebut balighu anni walau ayat. Itu Nabi jelaskan kepada kita. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala khusus ya memanggil Rasul dan minta Rasul supaya menyampaikan, merintahkan Rasul supaya menyampaikan risalah itu. Jadi kalau tak menyampaikan, maksudnya tak sampailah apa yang Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sifat seorang Rasul itu mesti menyampai, ya, wajib menyampai. Sebab itu dalam ini kita boleh ambil juga pengajaran kita atau pelajaran di sini, maksudnya sifat seorang Rasul itu ada 4 sifat yang wajib ada kepada seorang Rasul itu. Iaitu yang pertama, sifat dia iaitu sifat siddiq, sifat benar ya, sifat benar ya, dia tak dusta, maksudnya sifat benar. Dan kita tengok bahawa Nabi pun memang dalam sejarah dia, kita tengok melakarkan kehidupannya, dia merupakan orang yang benar, as-siddiq ya. Sebab apa? Sebab ni dia kata sebab Nabi itu disebut, digelar al-amin, maksudnya ya, dia al-amin, maksudnya dia tak pernah berdusta, maksudnya dia siddiq. Kemudian yang kedua, sifat Nabi yang wajib ini berdasarkan kepada yang nak disuruh Nabi baligh ini, iaitu amanah, sifat amanah, siddiq, amanah.
Kemudian yang ketiga tabligh. Itu yang inilah ni, menyampaikan, baligh, ya, tabligh, menyampaikan. Kemudian yang keempat iaitu sifat fatanah, bijaksana. Bijaksana ni maksudnya dengan kebijaksanaan yang ada kepada Rasulullah SAW yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita. Dengan cara wajadilhum billati ya ahsan, maksudnya sampaikanlah tu dengan cara yang terbaik. Terbaik ni maksudnya tidak, kalau istilah kita orang Melayu ni, macam tarik rambut dalam tepung lah, begitulah, ya, mana tak terusik mana-mana pun, begitu keadaannya, istilahnya begitu, ya, tak terusik mana-mana pun, maknanya begitulah keadaannya sifat fatanah ni yang ada kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan sifat-sifat sebagai seorang Rasul ni itulah ada. Sebab tu kita wajib percaya kepada 4 sifat ini, sifat Rasul ni. Kalau dalam bab tauhid ni, kita belajar tentang tauhid ni, inilah yang wajib kita percaya kepada Rasul, iaitu dengan sifat-sifatnya. Yang pertama sifat siddiq, yang kedua sifat amanah, yang ketiga sifat tabligh, dan yang keempat sifat fatanah. Banding dengan Nabi lain, Rasul lain. Rasul dia tak ada sifat baligh, tapi Nabi ada sifat sifat baligh, ya, jadi menyampaikan. Ya, Rasul itu ada sifat baik. Itu Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi yang bergelar Rasul, ataupun lebih jelas Nabi yang bergelar Rasul, maka dia ada sifat balik, menyampaikan. Ini adalah ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sifat itu. Allah perintahkan Nabi supaya menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad SAW ketika itu. Dan Nabi jangan risau, Nabi jangan takut. Jadi keselamatan Nabi akan dijamin. Maksudnya tak akan ya'simuka minan nas. Nabi itu tak akan diganggu gugat oleh manusia, walaupun diancam bunuh dan sebagainya. Dan kita tengok dalam sejarah pun beberapa kali Nabi nak dibunuh, kan? Tapi tak berhasil, tak berjaya lah dengan penjagaan Rasulullah, penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kekuatan yang ada kepada Nabi kita Muhammad sallallahu untuk nak menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada sifat yang ada tadi. Jadi kita pun begitu jugalah maksudnya. Kalau kita ni nak menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, iaitu balighu anni wala ayah, maka kita kena hadapilah ada sifat inilah. Walaupun sifat ini kadang-kadang mengganggu gugat kedudukan kita, ya. Walaupun kita katakan susah kita nak cakap, orang kata pahit lah kalau nak cakap ni, susah orang kata kan, begitu keadaan. Tapi kena cakap lah, maksudnya, ya. Kalau yang haram tu haram lah, kalau yang halal tu halal lah maksudnya, ya. Itu yang disebutkan di sini, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala buat pengakuan dalam ayat ini, mengatakan bahawa orang-orang kafir itu, mereka itu tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Ya, tu dia dah kafir lah, maksudnya orang kafir. Jadi kita orang Islam pun, orang yang menganut, orang yang ikut Nabi Muhammad SAW pun diharapkan supaya jangan melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan Allah tidak memberi hidayah kepada kita. Ada juga daripada kalangan kita orang-orang yang mengakunya Islam tapi tak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupnya dalam keadaan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan yang kita katakan tersembunyi, ataupun yang keadaan yang terbuka, terdedah, ya, tak rasa malu sedikit pun untuk melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan yang terbuka, tak tersembunyi. Kalau istilah mencuri itu berdepan-depan mencuri, ya, bukan maknanya bersembunyi-sembunyi, kan? Maknanya begitu juga dalam soal-soal yang lain, kan? Kemudian kita sambung dengan ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-78, iaitu yang berkaitan dengan yang berbunyi qul ya ayyuhal kitab lastum qul ya ahlal kitabi lastum ala syai' hatta tuqimut taurata wal injil. Katakanlah, wahai ahli kitab, ya, katakanlah kepada ahli kitab tu, wahai ahli kitab, ya, kamu tidak dikira mempunyai suatu agama, hatta lastum alaihi, hatta tuqimut taurata wal injil, sehingga kamu tegakkan ajaran kitab-kitab Taurat dan Injil. Maksudnya ahli kitab ni
orang yang beriman dengan kitab Taurat, kitab-kitab Injil, kitab-kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi yang ditentukan, iaitu Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun dalam bab tauhid kita boleh jelaskan sini, kita juga wajib percaya kepada kitab-kitab. Ya, kitab-kitab itu apa dia? Iaitu kitab yang diturunkan tadi. Yang pertama kitab Zabur kepada Nabi Daud, yang kedua kitab Injil, kitab Taurat kepada Nabi Musa, yang ketiga kitab Injil kepada Nabi Isa, dan yang keempat kitab Al-Quran, iaitu kitab yang kita baca ini, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga kitab itu maksudnya dah lepas dah habis dah. Tak ada dah, tak selamat dah. Ya, dah padam lah kita katakan. Tapi Al-Quran ni masih kekal dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari akhirat. Kerana apa? Kerana Al-Quran ni, wahyu Allah ni nak disimpankan, nak diamanahkan, nak diwasiatkan kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW, ya, supaya menjadi petunjuk kepada mereka. Macam juga kitab Injil, ya, kitab Taurat misalnya diminta oleh Nabi Allah Musa alaihi salam kepada Nabi dengan tujuan jadi panduan hidup kepada umat-umat dia ketika itu. Allah Subhanahu wa taala bagi kitab itu, ya, ketika Nabi Musa berada di gua di Bukit Tursina, dan Bani Israel buat perjanjian, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan mereka akan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kitab Taurat itu. Tapi akhirnya mereka tak beriman berdasarkan kepada kisah cerita yang kita tahu, kan. Jadi di sini perintahnya begitu, maksudnya wahai ahli kitab ni orang yang beriman dengan kitab-kitab sebelum itu, ya. Jadi maksudnya kalau sekiranya, ya, maknanya katakanlah wahai ahli kitab, ya, kamu tidak dikira, ya, maksudnya Allah tak kira mempunyai suatu agama, maknanya kamu tak dikira beragama lah, ya, atau tidak dikira satu ada pegangan agama Allah Subhanahu wa taala, mengikut Allah Subhanahu wa taala, suatu agama ni ikut agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu tegakkan ajaran kitab-kitab Taurat dan Injil. Tegakkan, kamu tegakkan kitab Taurat dan Injil, atau yang membawa kepada percayanya kepada Nabi Muhammad SAW. Rupanya kitab Taurat dan kitab Injil itu dalam dia ada menceritakan tentang percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa mereka tak percaya? Mereka tak percaya, kan, dalam hal ini. Jadi ayat ini juga diturunkan mengikut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebab ayat itu pun kenapa? Kerana ada segolongan ahli kitab ni, segolongan orang-orang yang tak beriman dengan kitab ni lah, dengan ahli kitab tu, dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum itu, tak beriman dengan kitab itu, dan mereka kata cukuplah Muhammad, ya, tak beriman dengan kitab Al-Quran. Mereka kepada Muhammad, cukuplah Muhammad, tak payah lagi dah, agama kami yang daripada kitab Injil Taurat tu dah okey lah, kan, tak payahlah kami nak ikut lagi Al-Quran ini, kan. Jadi mereka tak beriman dengan kitab Injil mereka, dalam kitab Taurat mereka, sebab dalam kitab Injil Taurat mereka tu ada menyebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka kata cukuplah setakat itu, kami nak gunakan kitab ini saja, kami nak cukup, maka kami tak mau ikut kamu wahai Muhammad. Jadi antara itulah yang menyebabkan ayat itu turun. Itu sebab mustabab, ataupun kita sebab nuzulnya ayat ini, yang turunnya ayat ini nak menjelaskan kepada sekumpulan itu, sekumpulan mereka ini, ahli kitab ni, ataupun mereka yang tak beriman dengan kitab-kitab Injil Taurat yang menyebut Nabi Muhammad ada dalam situ, nak menjelaskan kepada mereka, inilah ayat ini turun kepada Nabi nak menjelaskan keadaan mereka itu. Dan apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, yang maknanya percaya kepada Nabi Muhammad, dan apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, iaitu Al-Quran. Jadi mereka kena beriman dengan Al-Quran, beriman dengan kitab mereka Taurat, atau beriman dengan kitab mereka iaitu Injil. Dan sebelum daripada itu Nabi Daud beriman dengan kitab Zabur. Maka sebab itu kita beriman dengan empat-empat kitab itu, tapi dalam segi pelaksanaannya kita melaksanakan kitab yang Al-Quran. Sebab itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu dalam bab tauhid, dalam bab akidah, orang kata dalam bab mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sama, tak lari
daripada Adam sampailah kepada Nabi Muhammad, tak lari. Tapi mungkin dalam bab syariat, pelaksanaan kehidupan itu berbeza di antara satu dengan yang lain. Mungkin zaman Nabi Musa lain syariatnya, mungkin zaman Nabi Muhammad lain. Ini memang berbezalah berdasarkan keadaan situasi ketika itu. Okey, ya, jadi di sini dapat kita jelaskan di sini, kalau dalam bab tauhid ni kita boleh sentuhkan tentang kitab, tentang percaya kepada 4 kitab. Jadi orang-orang ahli kitab ni maksudnya mereka sebahagian daripada mereka maksudnya mereka tak percaya kepada kitab. Segolongan daripada mereka yang tak beriman dengan kitab Al-Quran ini. Dan demi sesungguhnya apa yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad, jadi apa yang diturunkan dari Tuhan kamu itu akan menambahkan kederhakaan dan kekufuran kepada kebanyakan mereka. Jadi orang-orang sekumpulan yang tak beriman dari itu kita katakan dengan Nabi kita Al-Quran ni, maka bila turun Al-Quran ini, turunnya Nabi Muhammad SAW itu bukan menambahkan lagi keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan menambah lagi kederhakaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekufuran mereka. Apa kederhakaannya? Mereka tak nak ikut. Mereka derhaka, tak nak ikut apa yang Taurat perintah, apa yang Al-Quran perintah. Ya, dalam Taurat, dalam Zabur memerintahkan supaya ikut Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tapi mereka tak mau ikut. Mereka ikut setakat yang apa yang diperintahkan, apa yang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Dan ada sebahagiannya pun langsung tak nak ikut. Sekumpulan inilah kan yang menyebabkan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak menegaskan, ya, bahawa mereka itu sebenarnya tak beragama. Mereka kata mereka beragama dengan kitab Taurat dan kitab Injil, kan, tapi sebenarnya mereka tak beragama. Sebab apa? Sebab mereka tak percaya kepada Al-Quran. Allah tak iktiraf mereka, ya, sebagai orang yang beragama, kan. Orang yang mengikut ataupun yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kata mereka beriman, sebenarnya mereka tak beriman sebab mereka tak percaya kepada Al-Quran dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi sebelum itu, ya, sebelum itu iaitu mereka tak beriman dengan Injil, dengan Taurat, dan diturunkan nabi-nabi ketika itu untuk memberi pengajaran kepada mereka, orang kata nak mengajar mereka. Ada yang mereka dustakan, ada yang mereka bunuh daripada kalangan nabi-nabi itu. Itulah sikap orang-orang Bani Israel ini. Lanjutan daripada cerita Bani Israel sebelum inilah, kan. Okey, kemudian selepas itu fala ta'sa'alal qaumil kafirin, ya, maksudnya yang akhir sekali Allah, ya, oleh sebab itu janganlah kamu berduka cita terhadap kaum yang kafir itu. Jadi Allah tegaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, jadi golongan tu tak salah kalau ambil susah hati sangatlah dengan golongan-golongan macam ni, ya. Mungkin Nabi susahlah, kan, sebab dia wajib menyampaikan, tiba-tiba bila dia sampaikan orang tak nak ikut, jadi susah hati dia, kan. Tapi Allah kata kamu jangan susah hatilah, maksudnya sebab ramai dia, bahkan bila kamu diutuskan ini katanya tadi, ya, bila Al-Quran turunkan, ramai lagi daripada mereka itu akan melakukan pendustaan, ya, penderhakaan, dan kekufuran mereka itu. Kenapa? Mereka tidak yakin dengan apa yang disebut oleh Allah SWT dalam kitab mereka sendiri, iaitu kitab Injil dan kitab Taurat, ya, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan. Jadi itulah ayat ini nak menjelaskan kepada kita tentang, ya, mengapa ayat ini diturunkan. Jadi penentangan kepada Nabi Muhammad SAW ini maksudnya pada ketika itu, ya, bukan daripada golongan orang-orang jahiliyah, orang jahil yang tak beragama, yang tak ada pegangan agama di Mekah ketika itu, orang Arab itu, ya, bahkan juga nak menyampaikan risalah ini, nak menegakkan Injil dan Taurat itu, ya, kepada orang-orang Bani Israel yang mana mereka sendiri ada kitab tapi mereka tak percaya dengan kitab yang mereka, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada mereka. Kemudian seterusnya ayat yang ketiga, insya-Allah kita sambung lagi. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna, ya, was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman innal ladzina amanu, orang yang beriman, dan orang-orang Yahudi
dan orang-orang Sabi'in dan orang-orang Nasara. Ini orang yang beriman. Maksudnya daripada orang kita katakan orang yang Yahudi yang beriman dengan kitab Taurat mereka, ya. Kemudian orang Nasara yang beriman dengan kitab Injil mereka, ya. Dan as-saibin, maknanya orang yang sabar dalam keadaan itu, dan orang-orang yang kita katakan siapa sahaja di antara mereka yang beriman, ya, daripada golongan yang disebutkan tadi itu, maknanya orang Yahudi, orang Nasara, as-saibin ni, ya. Di antara mereka yang beriman kepada Allah dan segala rasulnya, semua rasul-rasul yang diturunkan meliputi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jelaskan lagi tadi, kan? Ya. Dan beriman kepada hari akhirat, dan beramal soleh. Dia beriman pada hari akhirat dan beramal soleh, buat kebaikan seperti mana diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka. Jadi mereka, Allah jamin juga mereka ni juga tidak ada, jangan bimbanglah. Mereka ni akan selamat. Tidak adalah berlaku kejadian-kejadian yang tidak baik kepada mereka. Kepada apa? Kepada mereka yang beriman. Maksudnya daripada golongan yang beriman, daripada golongan Yahudi, ya, ataupun kita katakan golongan Yahudi atau golongan yang beriman ini, ya, dengan kitab Tauratnya, golongan yang beriman dengan kitab Injilnya, itu orang Nasrani, ya. Jadi mereka ini, dan juga, ya, golongan yang mereka ni beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ni ada golongan-golongan daripada mereka itu yang tak beriman. Maka sebab itu turun ayat yang sebelum ini, ya. Tapi bila disebutkan kat sini, maka Allah Subhanahu taala kata, kalaulah kamu tu beriman, ya, dengan Taurat tadi, beriman dengan Injil tadi, beriman dengan Zabur tadi, kita kata ahli kitab tadi, dan kamu beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di sini, maka di sana juga kamu, dan kamu buat baik, ya, beriman, ya, buat baik, ya, kita katakan, dan Allah Subhanahu taala jamin. Jadi jangan kamu bimbang bahawa Allah Subhanahu taala jamin bahawa kedudukan kamu itu akan menjadi baik. Mereka itu tidak, maksudnya terhadap, tak berlakulah kejadian-kejadian yang tak baik kepada mereka itu. Sebab apa? Sebab mereka daripada golongan yang beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pula tidak akan berduka cita, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak berduka cita, maknanya mereka tak rasa susah. Mereka akan rasa, ni orang yang beriman ni akan rasa tenang, ya, tak rasa susah, ya, dengan keancaman-ancaman yang ada kepada manusia. Betul, orang yang beriman macam kita lah zaman Covid ni, kalau orang tu tak beriman, bunuh diri banyak hari ni, ya. Sebab apa? Sebab tak beriman dengan Allah SWT. Hari ini banyak berlaku peristiwa-peristiwa bunuh diri. Kerana apa? Kerana Covid ini, ya. Tak beriman, ya, maksudnya tak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau beriman, maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan jaga, akan selamatkan, ya, maksudnya di sini. Jangan duka cita, jangan susah hatilah, ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala lah. Ikhtiar, ya. Kalau hari ini kita ikhtiar, iaitu dengan jaga SOP, ya. Ini juga dipesan oleh Jaiz lah, ya, kepada guru-guru yang mengajar, guru bertauliah yang mengajar agama di masjid, di surau dan sebagainya, ya, macam saya lah contohnya macam ini, menyampaikan istilah-istilah ini, maka kita kena bagi tahu supaya ikhtiar itu memang daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Ikhtiar, ada ikhtiarnya, iaitu ikhtiarnya dengan cara kita jaga SOP, ya, seperti mana yang diperintahkan. Yang seterusnya iaitu ambil vaksin, kan? Ada juga daripada kalangan kita yang tak mau ambil vaksin, tak mau ikhtiar, kita katakan begitu. Tak. Jadi dalam hal ini, maka pemerintah, ya, khususnya bukan hanya sekali Jaiz pun memerintahkan, ya, supaya kita ni mengambil vaksin, ya, supaya nak jaga keselamatan kita, nyawa kita, dengan tujuan untuk kita dapat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Okey. Itu ayat yang ke 69, misalkan, ya, tentang itu berkaitan dengan. Jadi maksudnya disebutlah ayat ini, maksudnya nak tegaskan kepada orang, boleh kita faham ni, nak tegaskan kepada orang Yahudi, orang Nasara, ya, bahawa mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu taala tidak beragama,
kalau sekiranya mereka hanya percaya dengan Taurat dan Injil sahaja, tapi mereka tidak percaya dengan Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penegasan, ya. Jadi maksudnya di sini kita umat Nabi Muhammad SAW telah lagi lah, ya, wajib kita percayalah. Memang tak boleh kita pertikaikan sedikit pun, kan? Sebab itu rukun iman. Maknanya iman akan runtuh, iman akan rosak. Sebab apa? Sebab kita query hati kita. Kita rasa kita query kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Kita pertikai kedudukan Nabi kita Muhammad SAW yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Sebab itu dalam bab ini, dalam bab akidah ini, itu sangat penting, ya. Tak boleh kita pertikaikan sedikit pun. Kita kena akui beriman dengan nabi-nabi, rasul-rasul, dan beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan tadi. Dan akhir sekali, insya-Allah kita sambung ayat yang ke-70. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil. Demi sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian setia daripada Bani Israel. Allah kata, kami dah buat perjanjian. Allah kata, kamu dah buat perjanjian. Allah dah buat perjanjian dengan Bani Israel, ya, melalui Nabi Musa alaihi salam di Bukit Tursina. Allah turunkan kitab Taurat itu untuk jadi bimbingan kepada mereka. Adalah kisah turunkan tu. Mula-mula 30 hari Nabi Musa berada di situ. Kemudian lepas tu disambung lagi 10 hari, 40 hari. Sebab sebelum nak jumpa Nabi sampai 30 hari itu, kita kata nak menghadap, nak berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa ni dia rasa mulut dia ni berbau busuk dan sebagainya sebab dia puasa dan sebagainya. Jadi dia berus gigi dululah. Kalau kita sekarang ni lah dia berus gigi dulu sebagainya, rupanya tak boleh buat begitu, kan. Jadi malaikat Jibril kata itu satu bukan satu, sebab bau mulut orang yang berpuasa itu seperti mana bau kasturi, kan. Jadi oleh sebab itu maka disambung lagi 10 hari, kan, sambung lagi 10 hari, jadi 40 hari nak dapat tu kitab Taurat itu, di Bukit Tursina itu, nak buka Taurat itu. Jadi hak yang tunggu dengan Nabi Bani Israel, yang tunggu dengan Nabi Harun tu, ya, dengan Nabi Harun itu, mereka ni dah tak percaya lah. Ada golongan yang tak percaya lah. Itu yang mereka, ada yang golongan yang sembah lembu tu, Nafiri tu, kan. Dia tak ya ni Nabi Musa ni kelentong kita ni. Dia kata 30 hari. Ni dah masuk 30 hari pun tak balik-balik lagi, kan. Jadi dia pun cari Tuhan lain lah. Dia kata kita sembah Tuhan lain lah. Itu yang dia sembah Nafiri tu, lembu tu, kan. Bila Nabi dah cukup 40 hari, Nabi Musa balik tengok, apa hal ni dah jadi, kan. Adalah kisah dalam Quran menceritakan, kan, apa hal ni jadi begini. Maka Nabi Harun kata, Allah, Nabi Harun dah larang dah, tapi mereka buat juga. Hampir berlaku pergaduhan di antara Nabi Harun dengan Nabi Musa ketika itu, kan. Ini itu kita dalam sirah lah kita baca, kan, tentang. Jadi Allah kata Allah dah buat perjanjian dengan Bani Israel ni dengan kitab Taurat tadi itu, kan. Dan kami telah utuskan kepada mereka beberapa orang rasul. Allah turunkan kepada mereka beberapa orang rasul. Macam yang sebutkan tadi, rasul. Ramai rasul-rasul ini pada kalangan daripada Bani Israel. Kita tengok mula daripada Ishak, ya. Mula daripada Ishak lah, kan. Tu kira lepas daripada itu kira Bani Israel semua. Sampailah kepada Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW tu barulah masuk pada orang-orang kaum Arab, kita kata, kan, begitu, kan. Nabi Muhammad SAW itu kaum Arab, kan. Jadi bila dah perjanjian itu, bila ada, kita katakan, Nabi kata, dan kami telah mengutuskan kepada mereka bawa rasul, tetapi tiap-tiap kali datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang telah disukai, apa yang tidak disukai oleh mereka, hawa nafsu mereka. Jadi bila setiap orang rasul turun itu tak pernah, macam kita katakan zaman Nabi Daud ke, kan, ya, turun seorang, mereka minta rasul, bagi rasul kepada mereka tak percaya dengan, sebab mereka nak rasul yang turun itu ikut selera mereka, nafsu mereka, kan. Jadi bukan sebab itu mereka tak percaya dengan rasul itu. Allah sebut kat sini, ya, disukai oleh hawa nafsu mereka. Mereka dustakan sebahagian daripada rasul-rasul mereka itu. Mereka tak mau ikut. Ini bohong saja ni. Banyak sebelum itu. Kita tengok
Nabi yang ajak mereka kaum apa tu yang yang ajak mereka supaya beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang mengajak mereka supaya hidup mereka janganlah kita berniaga, kita berniaga timbang buat timbangan salah dan sebagainya, kan. Ni Nabi larang mereka tapi mereka tak ikut, kan. Mereka ikut nafsu mereka. Macam juga cerita dalam Nabi Musa, sebahagian daripada pengikut Nabi Musa dulu yang mereka tangkap ikan pada hari Sabtu. Nak ikut selera mereka tak ikut apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka dusta, kan. Mereka tak mau ikut dan mereka bunuh yang sebahagiannya lagi, dan sebahagiannya mereka bunuh. Maksudnya la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun. Sebahagian daripadanya mereka dustakan, sebahagian daripadanya mereka bunuh rasul-rasul ini, ya. Jadi begitulah, ya, keadaan Bani Israel Bani Israel ini, ya, kan. Orang-orang Yahudi lah kita katakan, sifat orang Yahudi ini, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam Al-Quran yang kita baca dalam empat ayat ini. Jadi mudah-mudahan dengan 4 ayat ini dapatlah kita faham di sini, ya. Mungkin kalau kita nak petik dari sudut akidahnya, maka kita wajib percaya kepada Rasul, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya itu menyampaikan. Sifat Rasul itu yang wajib itu ada 4, ya. Itu yang kita dapat ambil pengajaran di sini, bahawa sifat dia siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kemudian dalam ini juga disebutkan tentang gulungan yang tak beriman itu, maksudnya walaupun daripada kalangan orang kitab Taurat, Zabur, Injil itu, mereka itu beriman dengan kitab mereka, ya, tapi bila sampai zaman Nabi Muhammad mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad, maka bukan mereka juga ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada gulungan yang dikatakan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu itu pengajaran dapat kita ambil lah, ya. Kemudian yang berikutnya mungkin di sini dapat kita fahamkan tentang wajib percaya kepada kitab, 4 buah kitab itu, iaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, ya, dan Al-Quran. Dan Al-Quran itu kitab yang wajib kita percaya, dan kita yakin bahawa Al-Quran ini akan kekal sampai kepada hari kiamat. Itu dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan itu maka kita kena pegang betul Al-Quran inilah dalam hidup kita, ya, sebagai satu, orang kata kalau negara, perlembagaan lah, kan. Perlembagaan, kalau kita ni dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang beragama, maka Al-Quran inilah, ya, pengajaran kepada kita, ya. Kita kena yakinlah dengan Al-Quran ni. Soal pelaksanaannya itu tak kira lagi, tapi maksudnya kita kena yakin dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi saya berhenti setakat itu. InsyaAllah kita akan sambung pada hari yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lemah itu kelemahan pada diri saya, ya. Yang aku qali hadza wa astaghfirullahalazim billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was samii'ul 'aliim. Allahumma dafa'na al-balaa' wal wabaa' wal ghalaa' wal fahsyaa' waz zinaa war ribaa wal mihana wa su'il fitan ma dhahara minha wa ma badan an balayna hadza khassah wa an sa'iril muslimina 'ammah ya rabbal 'alamin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum.